Buletin Didik 28 Oktober bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU untuk tahun 2021 akan dikeluarkan pada 3 November depan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan KPM hari ini, calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan melalui dua kaedah, iaitu secara dalam talian menerusi pautan tertera atau menerusi perkhidmatan SMS. Perkhidmatan ini akan diaktifkan mulai jam 10 pagi pada 3 November hingga 6 petang pada 9 November. Calon yang tidak mempunyai capaian internet boleh berhubung secara terus dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan keputusan peperiksaan. Pemilihan aliran pengajian selepas tingkatan 3 kadangkala boleh menjadi dilema buat pelajar termasuk ibu bapa. Selain aliran sains dan sastra, College Vocational antara pilihan buat pelajar yang berminat dengan pembelajaran bercorak kemahiran. Kementerian Pendidikan KPM menawarkan 36 program kemahiran di 87 College Vocational di seluruh Malaysia. Matlamat program ini adalah untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan kompeten bagi memenuhi keperluan industri. Menurut Timbalan Pengarah Sektor Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan TVET Fauzi Abdullah, setiap program yang ditawarkan selaras dengan matlamat transformasi pendidikan vokasional. Ia merangkumi 70% graduan college vocational untuk bekerja di dalam industri atau mana-mana sektor yang terlibat sesuai dengan kelayakan dan juga bidang yang diikuti pelajar. Lepasan College Vocational juga mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi atau institusi pensijilan profesional selain berupaya mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab kita faham TVET fokusnya adalah kepada vocational skill, kemahiran vocational itu adalah elemen yang perlu kita pertimbangkan. Sebab sistem pendidikan TVET berbeza dengan sistem pendidikan di arus perdana yang kita sebut sebagai pendidikan akademik. Di akademik kita belajar kebanyakannya adalah berbentuk mata pelajaran bagi mengukuhkan asas kognitif bagi mengikuti pendidikan seterusnya. Berbeza dengan pendidikan TVET di mana pelajar-pelajar diberi instok pilihan memberi dua bentuk pendidikan yang kita tawarkan. 70% adalah terlibat dengan pendidikan kemahiran dan 30% adalah melibatkan pendidikan akademik. Melalui College Vocational, pelajar perlu mengikuti pengajian peringkat sijil selama 2 tahun. Pelajar yang lulus pada peringkat sijil boleh meneruskan pengajian selama 2 tahun 6 bulan untuk memperoleh Diploma Vocational Malaysia. Fauzi turut menekankan lepasan tingkatan 3 perlu memberi tumpuan sepenuhnya sejurus meneruskan pelajaran di College Vocational. Pendidikan TVET ini kita kena lihat kepada minat yang lebih spesifik. Sebab kita tidak boleh jadikan sebagai suatu yang kita katakan sebagai kita cuba dan jaya. Sebab kalau cuba dan jaya, dia tidak akan menjadi suatu kenyataan. Sebab TVET ini apabila kita belajar, dia berbelajar di peringkat asas. Asas ini mungkin kita tidak pernah dikenali, tidak pernah didedahkan di peringkat awal kita berada di bangku sekolah. Okey, bermulanya pada tahun 1, tahun 2, tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Sebab itu saya maklumkan dia mesti pilihan kita berada pada minat kita yang lebih spesifik. Sehingga hari ini, kebolehpasaran pelajar College Vocational melebihi 98%. Ia membuktikan College Vocational bukan lagi pilihan terakhir, malah setanding dengan institusi pendidikan lain di bawah KPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin meluangkan masa melawat asrama College Vocational KV Datuk Seri Muhammad Zain Melaka semalam. Menerusi perkongsian di laman Facebook, beliau memaklumkan ke KV berkenaan sejurus selesai mesyuarat di Pejabat Kementerian Pendidikan pada jam 7 malam. Menurut Datuk Dr. Razzie, 201 pelajar semester 1 dan semester 3 Diploma Vocational Malaysia telah mengikuti pembelajaran secara bersemuka selama 4 minggu. Sesi pembelajaran dijalankan dengan selamat mengikut SOP yang telah ditetapkan. Para pelajar ini dijangka akan pulang ke rumah masing-masing esok bagi membolehkan kohort lain kembali ke asrama dan memulakan sesi pembelajaran bersemuka.
Beliau turut meluangkan masa berbual bersama pelajar sambil berkongsi nilai-nilai kehidupan dan mengingatkan mereka agar merealisasikan cita-cita dengan usaha gigih dan keyakinan diri. Statistik Kementerian Pendidikan KPM menunjukkan kadar keciciran murid sekolah di Sarawak menurun sejak 5 tahun lalu. Menjawab soalan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi, kadar keciciran murid peringkat rendah di Sarawak menurun daripada 0.34% pada tahun 2016 kepada 0.25% pada 2020. KPM turut mengesahkan tiada keciciran murid di peringkat sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan di kawasan parlimen itu pada 2016 hingga 2019 serta 2021. Namun, kadar keciciran sebanyak 0.48% direkodkan pada 2020. Melalui tinjauan KPM, antara punca keciciran murid adalah kerana kurang minat untuk belajar, kemiskinan, masalah disiplin, perceraian ibu bapa, kurang kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak, gejala sosial dan bekerja untuk membantu keluarga. Sebagai langkah menangani masalah terbabit, KPM antara lain menyediakan garis panduan mengurus murid berisiko cicir di sekolah, GPMBC, yang bertujuan membantu pihak sekolah mengenal pasti murid berisiko cicir selain mengurus murid berisiko cicir secara berkesan dan sistematik. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Ibu Negara siang tadi. Terdahulu Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein mengiringi rakan sejawatnya itu sempena lawatan kerja sehari ke negara ini bagi tujuan mengeratkan hubungan diplomasi kedua-dua negara. Turut hadir dalam pertemuan ini ialah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Pertemuan berlangsung kira-kira 45 minit. Perdana Menteri dan Prabowo juga sempat bertukar pemberian tanda kenangan sebelum Menteri Pertahanan Indonesia itu meneruskan atur cara berikutnya. Ia termasuk mengadakan pertemuan dua hala bersama Datuk Seri Hishamuddin. Keengganan penjawat awam untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 menggambarkan imej negatif kumpulan itu secara keseluruhan. Meskipun hanya membabitkan kelompok kecil, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata ia tetap memberi implikasi terhadap program vaksinasi kerajaan selain menjejaskan penyampaian perkhidmatan. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA secara maya, jelasnya semua pejabat awam tertakluk kepada peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Justru mereka digesa agar segera melengkapkan vaksinasi sebelum 1 November ini. Kita seharusnya mempunyai rasa bertanggungjawab dalam menyokong usaha kerajaan dan memberi keyakinan kepada orang ramai akan keberkesanan program vaksinasi yang dijalankan. Ini juga ada sedari dengan usaha kita semua untuk mengembalikan perkhidmatan kerajaan pada tahap pengoperasian penuh dan membuka semula sektor ekonomi bagi kelangsungan hidup rakyat. Selain itu, beliau berharap ketua jabatan dan pegawai mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu kecekapan serta memastikan kerja tertunggak sedia ada diselesaikan sebaiknya. Keputusan harus dibuat segera supaya tidak membebankan jabatan, pelanggan dan orang ramai daripada segi kos dan masa. Mengulas lanjut katanya, sebagai penjawat awam, mereka harus menggenggam semangat keluarga Malaysia sebagai konsep penting dalam mengatur serta melaksanakan strategi untuk memulihkan semula ekonomi negara. Sementara itu, negeri-negeri di Amerika Syarikat mula membuat tempahan awal vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak. Dalam satu kenyataan, White House memaklumkan berjuta-juta dos akan dihantar sebaik pengawal selia kesihatan negara itu memberi kelulusan penggunaannya.
Vaksin Pfizer-BioNTech hanya boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun selepas pengundian oleh panel pakar kesihatan untuk pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA memberi kelulusan. Sekiranya dibenar penggunaan vaksin bagi golongan ini, panel penasihat kepada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC pula akan bermesyuarat bagi langkah kelulusan seterusnya. Pfizer juga memaklumkan susulan kebenaran diberikan, pihaknya akan mula menghantar formula pediatrik bagi vaksin COVID-19 dengan kadar segera seperti di arah kerajaan. Secara purata, kes COVID-19 di negara itu turun 16% kepada 65,900 kes sehari. Andainya hujan lebat sekali, jangan pergi menahan jerat. Andainya kawan mendapat rezeki, jangan mengiri atau mengumpat. Telinga terbakar, muka menyala. Maksudnya, lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Maksudnya, lebih baik bersahabat dengan orang baik seorang daripada dengan orang jahat sekawan. Sambutan perayaan Deepavali kali ini dianggap lebih bermakna bagi masyarakat India di Melaka selepas negeri itu beralih ke fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN. Peralihan fasa itu sekaligus memberi peluang kepada mereka membeli belah untuk membuat persiapan perayaan. Bagi masyarakat India di Melaka, kawasan Little India di Jalan Bendahara menjadi tumpuan untuk persiapan Deepavali pada tahun ini. Kawasan terbabit yang sebelum ini sepi daripada pengunjung kembali ceria dan berwarna-warni selepas Melaka beralih ke fasa keempat PPN. Kawasan terbabit turut menjadi tumpuan penduduk dari Johor, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur selepas larangan rentas negeri ditarik balik bermula 11 Oktober lalu. Seorang pengunjung, Ann Mahendran, 64 tahun dari Muar, Johor, gembira apabila dapat berkunjung ke Little India untuk membeli barangan persiapan Deepavali. Yang lepas kan, tahun lepas bersunyi. Saya dengan orang rumah je, berdua je raya ke kampung. Tahun ni saya boleh raya dengan anak-anak saya semua dah balik, semua nak balik. Lagipun dengan ibu bapa saya pun balik. Jadi sedap dan senang hati. Bagi golongan peniaga, mereka lega apabila premis mereka mula dikunjungi pelanggan selepas hampir 2 tahun tidak beroperasi. Itu last 2 tahun semua ada MCO, tak ada business buy, bagus. Now this year saya ingat boleh the business can be in good condition, so the customers starting coming in. Setahu saya sebenarnya banyak customer datang lah sini beli barang-barang semua keperluan dia. Sebab tahun lepas memang tak buka langsung kan. Kali ini ada pelanggan daripada Selangor. Ada Selangor, Johor, Kuala Lumpur pun ada terus. Lepas buka rentas negeri je semua dah turun. Sepasang kasut milik pemain bola keranjang terkenal Michael Jordan pada awal kerjanya dijual pada harga $1.5 juta atau kira-kira 6.2 juta ringgit, sekaligus menjadikan ia barangan sukan dengan nilai tertinggi yang berjaya dilelong menurut syarikat lelongan Sotheby's. Kasut berwarna putih jenama Nike berkenaan dipakai pemain ikonik itu ketika bersama Chicago Bulls pada tahun 1984. Harga lelongan itu berjaya mengatasi rekod yang dipegang sepasang kasut Nike Air Jordan yang dijual pada harga $615,000 atau kira-kira 2.5 juta ringgit dalam lelongan dikendalikan syarikat lelongan Christie's. Sepasang Nike Air Yeezy One yang dipakai Kanye West pula dijual pada harga $1.8 juta atau kira-kira 7.4 juta ringgit April lalu dalam satu jualan persendirian. Andainya hujan lebat sekali, jangan pergi menahan jerat. Andainya kawan mendapat rezeki, jangan mengiri atau mengumpat. Telinga terbakar, muka menyala. Maksudnya, lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman.
Sukan bola sepak kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun mengumpul 6 mata selepas 2 perlawanan. Skuad bawah 22 tahun negara bimbingan Brad Maloney kini akan menentang Thailand untuk penentuan juara kumpulan J. Pasukan di tangga teratas setiap kumpulan akan layak automatik ke pusingan akhir di Uzbekistan tahun depan. Malaysia merakam kemenangan kedua selepas menewaskan tuan rumah Mongolia 1-0 pagi tadi. Gol kemenangan skuad negara menerusi tandukan Muhammad Nur Asfar Fikri Azhar pada minit ke-40. Juga gol kedua peribadinya selepas memastikan kejayaan 1-0 ke atas Laos pada perlawanan pertama. Turut meraih kemenangan Thailand yang menundukkan Laos 3-0 pada perlawanan sebelah petang. Thailand pada perlawanan pertama seri 1-1 menentang Mongolia. Selepas 2 perlawanan, tumpuan pasti terarah pada aksi terakhir pertemuan Malaysia menentang Thailand Ahad ini. Malaysia hanya memerlukan keputusan seri untuk bergelar juara kumpulan. Juara setiap kumpulan dan 4 pasukan di kedudukan kedua terbaik daripada 11 kumpulan akan layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 2022 di Uzbekistan. Beralih ke perkembangan badminton terbuka Perancis, 8 wakil negara beraksi pada pusingan kedua hari ini. Paling membanggakan penampilan 4 beregu campuran, manakala masing-masing 2 beregu pada kategori lelaki dan wanita. Bagaimanapun kejutan terbesar buat cabaran skuad negara apabila jaguh perseorangan Li Zijia tersingkir seawal pusingan pertama. Zijia tunduk kepada pemain bukan pilihan Loh Kian Yew dari Singapura. Status Li Zijia selaku pemain ke-8 dunia berbanding Loh Kian Yew ke-40 dunia nyata tidak menggentarkan lawan dari Singapura itu. Sebaliknya, Kian Yew hanya memerlukan 39 minit untuk menewaskan Zijia yang juga pilihan ke-7 kejohanan menerusi keputusan 24-22, 21-14. Cuma yang agak membanggakan adalah kejayaan 4 beregu campuran negara lolos ke pusingan kedua. Ia diketuai oleh pasangan profesional Chan Peng Sun, Goh Liu Ying. Disertai Hu Pangron, Chia Yi Si, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing dan Goh Sun Huat, Shivon Lai. Manakala 2 beregu masing-masing akan beraksi dalam acara lelaki dan wanita pada pusingan kedua. Aaron Chia, So Woo Yik dan Ong Yu Sin, Teo Yi Yi meneruskan cabaran beregu lelaki. Sementara saingan beregu wanita menerusi Pearly Tan, M. Tina dan Lee Meng Yan, Yap Cheng Wen. Visual pesawat ringan elektrik Jetson 1 mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.